Jangan lupa dapatkan Crunch. Jadi kita sekarang ada 5% off dekat Shopee. Ada 5 topping. Jadi satu tak ada topping. Gitu. Mungkin ada antara korang yang tak suka ada topping kan. Jadi nak yang kosong. Kosong lah jadi dia kan. Yang ni nak makan ni kosong, tak ada topping. Ya Allah, coklat ni banyak ni. Sedap hang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Crunchy, creamy, juicy. Tak, bukan juicy. Make sure dapatkan, okay? Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Oleh sebab ramai yang suka tentang kisah legenda, so aku nak share satu kisah legenda yang berasal dari negeri Kedah. Siapa orang Langkawi dekat sini? Cuba korang komen sikit kat bawah. Sebut je pasal Langkawi, mostly orang akan terfikir pulau-pulau yang ada kat sana dan juga coklat, betul tak? Tapi sebenarnya Langkawi ni kan, dia ada banyak sangat kisah legenda, antaranya tentang Sumpahan Masuri dan juga Pulau Dayang Bunting. Tapi hari ni aku nak fokus kepada kisah Sumpahan Masuri dulu. Sebenarnya ramai yang masih was-was dan tertanya-tanya, betul ke kisah Masuri ni betul-betul wujud atau dia cuma sekadar cerita rakyat dan juga mitos? Cerita legenda tentang Masuri ni sebenarnya betul-betul wujud dan dikatakan salah silah keturunan dia masih lagi ada sampai sekarang, dan keturunan dia tu dikatakan sekarang ni ada dekat Thailand kalau tak silap aku lah. Sebab dulu aku pernah baca artikel tentang salah silah keturunan Masuri ni ada dekat Thailand. Dah, jom aku cerita dekat korang tentang Masuri yang menjadi kegilaan ramai disebabkan dia ni memiliki wajah yang cantik sehingga dia terpalit dengan fitnah yang menyebabkan dia telah dibunuh. So without wasting any time, let's get started. Kisah Masuri ni terjadi semasa pemerintahan Sultan Kedah yang bernama Sultan Abdullah Mukarram Shah III, iaitu sekitar tahun 1778 hinggalah 1797. Masuri dikatakan lahir pada tahun 1810 dan dia ni anak yang kedua. Masuri cuma ada 2 adik-beradik je dan dia ada seorang kakak yang bernama Mek Yah. Ayah Masuri dikenali sebagai Pak Ndak Maya dan mak dia pula dikenali sebagai Cik Alang. Mak dan ayah Masuri ni berkahwin sekitar tahun 1798. So lebih kurang 12 tahun mak dia kahwin barulah Masuri ni dilahirkan. Mak dan ayah dia dipercayai datang daripada Thailand. Kemudian diorang telah berhijrah dari Thailand ke Kampung Mawat untuk memulakan kehidupan yang baru. So diorang pun binalah sebuah pondok kecil untuk diorang ni tinggal. Dekat pondok ni lah Masuri telah dilahirkan. Mostly orang-orang Kampung Mawat ni adalah petani dan diorang ni melakukan kerja-kerja bendang. Jadi biasalah aktiviti buat bendang ni akan tanam padi, semai apa semua. Lepas tu bila padi dah masak diorang akan tuai. Padi yang diorang tuai tadi tu diorang akan simpan dalam satu bekas yang dipanggil sebagai jelapang. Mungkin sebab itulah negeri Kedah ni dikenali sebagai negeri jelapang padi. Pada masa dulu, padi cuma boleh dituai sebanyak 1 kali setahun. Bukan macam sekarang yang boleh tuai 2 kali setahun. So lepas diorang dapat hasil padi tu, diorang akan buat satu pesta keramaian untuk meraihkan hasil titik peluh diorang. So pesta tadi tu dikenali sebagai pesta mengemping padi yang membawa maksud tumbuk padi sampai jadi emping. Diorang akan tumbuk padi tadi tu sampai lumat dan diorang jadikan sebagai emping. Setiap kali pesta ni dibuat, diorang memang akan membuat macam-macam aktiviti. Biasanya diorang akan jemput juga Tok Penghulu untuk join pesta tadi. Jadi macam Tok Penghulu tu akan menambahkan lagi lah suasana meriah dekat sana. Tok Penghulu yang diorang jemput tadi tu bernama Wan Yahaza. Jadi pada zaman Tok Penghulu ni jadi ketua kampung dekat sana, Masuri dah pun menjadi remaja. Wan Yahaza ataupun Tok Penghulu ni juga telah diberi gelaran khas oleh Sultan Kedah pada masa tu, iaitu sebagai Datuk Seri Pekerma Jaya. Pada zaman tu Tok Penghulu ni memang ada kuasa. Jadi apa-apa yang dia cakap tu ibarat mewakilkan suara Sultan. So mostly orang pada masa tu memang akan turutlah cakap-cakap dia dan diorang ni memang tak boleh ingkar lah dengan arahan dia. Isteri Tok Penghulu tadi tu pula bernama Wan Mahora. Masa pesta tadi berlangsung, Tok Penghulu tadi kan dijemput oleh orang kampung, jadi dia pun datanglah dengan isteri dia ke pesta tadi. Dalam ramai-ramai orang ni, tiba-tiba Tok Penghulu ni terpandang dekat seorang gadis yang cantik, iaitu Masuri. Disebabkan Masuri ni cantik, jadi Tok Penghulu ni bila tengok dia tu, dia macam stuck gitu, dia macam terpegun. Selama Tok Penghulu tu tinggal dekat kampung tu, dia tak pernah lagi nampak Masuri. Jadi maksudnya tu adalah kali pertama Tok Penghulu tu nampak Masuri. Rupanya Masuri ni memang sangat-sangat cantik. Sebelum ni dia cuma pernah dengar orang kampung cerita yang Masuri ni memang sangat-sangat cantik. Cuma pada pesta keramaian pada kali itulah dia baru first time face to face dengan Masuri. Tapi masa tu dia tak tahu lagi kata tu Masuri. Jadi dia tanyalah orang kampung dekat situ, jadi perempuan ni siapa sebenarnya? Orang kampung pun bercakap lah tu adalah Masuri. Orang-orang kampung tadi tu pun cakap yang Masuri ni bukan je cantik rupa paras, tapi dia punya perangai pun cantik. Masuri ni dikatakan seorang yang sangat
sangat baik, suka tolong orang, cakap pun lemah lembut dan tak suka menyakitkan hati orang. Selain tu juga orang kampung beritahu yang Mahsuri ni dia sangat berpegang kuat pada ajaran agama Islam. Bila Tok Penghulu ni dengar kesempurnaan Mahsuri, jadi terdetik dekat hati dia nak jadikan Mahsuri tu sebahagian daripada family dia. So Tok Penghulu ni merancang untuk satukan Mahsuri tadi dengan adik dia yang bernama Wan Darus. Kemudian Mahsuri dan Wan Darus pun berkahwin. Walaupun semua orang dekat kampung tu sangat-sangat sukakan Mahsuri, tapi isteri Tok Penghulu ni dia tak suka langsung dekat Mahsuri. Dia sakit hati dan iri hati sebab Mahsuri tu lagi cantik daripada dia. So semua orang puji Mahsuri, suka sayang dekat Mahsuri, dan diorang ni sangat gemar bergaul dengan Mahsuri. Jadi timbullah rasa cemburu dan sakit hati dalam hati isteri Tok Penghulu tu, sebab dia rasa dia ni macam dipulaukan oleh orang-orang kampung. Orang kampung dah tak nak bagi perhatian dekat dia dah. So diorang ni duk bagi perhatian dekat Mahsuri je. Tapi bini Tok Penghulu ni dia tak tunjuk kata dia sakit hati, dia marah apa semua tu. Dia simpan dulu. Dia cuma tunggu time yang sesuai untuk dia balas dendam. Selepas Mahsuri dengan Wan Darus kahwin, Sultan Kedah baru tahu yang Wan Darus suami kepada Mahsuri tu adalah adik kepada Tok Penghulu tadi. Wan Darus ni pula seorang yang sangat hebat dalam bersilat dan dia juga hebat menggunakan senjata. So Sultan Kedah pun panggil Wan Darus tadi ke istana menghadap dia sebab dia nak jadikan Wan Darus ni sebagai tentera dia. Kemudian Sultan Kedah pun hantarlah Wan Darus tadi tu ke Kuala Kedah untuk bantu orang-orang Kedah melawan Siam pada masa tu. So tinggallah Mahsuri tadi tu dekat Langkawi tanpa suami di sisi. Kemudian isteri Tok Penghulu tadi tu pada masa ni lah dia ambil kesempatan untuk memfitnah Mahsuri. Dia nak balas dendam ke atas Mahsuri dan dia tak nak tengok lagi Mahsuri dekat Kampung Mawat. Jadi dia pun beritahulah dekat suami dia iaitu Tok Penghulu yang Mahsuri ni telah curang dengan Wan Darus iaitu suami dia. Mahsuri dikatakan telah berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Derambang. Jadi Derambang ni adalah seorang penyair yang datang daripada Sumatera. Bila Tok Penghulu dengar cerita pasal yang Mahsuri ni curang dengan Wan Darus, dia terus hukum Mahsuri tanpa usul periksa. Dia dah tak siasat dah betul ke tak cerita tu, betul ke Mahsuri ni curang dengan suami dia, betul ke dia ada hubungan dengan Derambang tadi. Tok Penghulu telah menjatuhkan hukuman mati ke atas Mahsuri disebabkan fitnah yang mengatakan dia telah curang dengan suami dia sendiri. Kemudian orang-orang Tok Penghulu ni datang ke rumah Mahsuri untuk menangkap dia. Diorang tangkap dia dan heret dia ke Padang Mak Sirat yang sejauh 6 km daripada Kampung Mawat. Tok Penghulu nak Mahsuri tu dihukum dekat sana sebab orang dekat sana lagi ramai berbanding dekat Kampung Mawat. So motif dia nak orang-orang dekat sana tengok dan ambil pengajaran supaya jangan ikut apa yang Mahsuri tadi buat. Bila orang kampung tengok hukuman yang dikenakan ke atas Mahsuri iaitu hukuman mati, mestilah diorang takkan berani nak buat benda yang pelik-pelik. Sedangkan Mahsuri tu sendiri adik ipar kepada Tok Penghulu pun dia boleh kena hukuman mati, apatah lagi orang lain. Bila Mahsuri dah sampai dekat Padang Mak Sirat tadi, dia telah diikat dekat sebatang pokok yang mati. Lepas tu diorang tak bagi dia makan dan minum selama berminggu-minggu. Sebenarnya ada sebab kenapa diorang ikat dekat batang pokok tu dan diorang tak nak bagi dia makan ataupun minum. Bukan sebab diorang nak seksa dera dia, tapi sebenarnya diorang tak boleh bunuh Mahsuri. Orang-orang Tok Penghulu cuba tikam dia dengan keris pun tak lut, seolah-olah macam Mahsuri ni kebal. Kemudian diorang tukar pula ambil pisau tikam Mahsuri, tak jadi apa juga. Diorang pun tak tahu macam mana lagi cara untuk menamatkan riwayat Mahsuri. Tak ada senjata yang bertembus badan Mahsuri dan tak ada setitis darah pun yang keluar daripada badan Mahsuri. Makin lama, Mahsuri ni jadi semakin lemah disebabkan dia tak makan, dia tak minum. Jadi daripada dia biarkan diri dia terus terseksa sebelum menunggu ajal, Mahsuri pun beritahulah dekat Tok Penghulu cara macam mana untuk menamatkan riwayat dia. Bila Tok Penghulu tahu rahsia tadi, dia pun suruh anak-anak buah dia ke rumah Mahsuri untuk mencari keris pusaka. Sebenarnya keris pusaka itulah satu-satunya yang boleh membunuh Mahsuri. Kemudian diorang pun ke rumah Mahsuri dan carilah keris pusaka yang dimasukkan oleh Mahsuri dan diorang jumpa keris tadi tu ada dekat atas alang rumah. And then diorang pun bawa keris tadi tu ke Padang Mak Sirat. Masa Mahsuri nampak keris tadi tu, dia tahu masa dia dah makin dekat. Kemudian dia pun berdoa Allah kepada Allah untuk Allah tunjukkan kebesarannya dan sekiranya kalau dia tak bersalah, darah dia yang mengalir tu akan berwarna putih. Mahsuri ni dia cuba nak beritahu dekat orang kampung yang dia tak bersalah dan dia tak pernah curang dengan suami dia sendiri. Pada masa tu orang kampung memang ramai sangat dekat sana untuk tengok hukuman dijatuhkan ke atas Mahsuri. Lepas Mahsuri ni kena tikam, terus darah berwarna putih yang mengalir keluar daripada badan dia, bukan darah berwarna merah. So darah putih yang keluar daripada badan tu menunjukkan yang Mahsuri ni sebenarnya tak bersalah dan dia ni sebenarnya adalah mangsa fitnah. Tok Penghulu pada masa tu dah mula rasa menyesal, tapi tak boleh nak buat apa-apa, dah terlambat dah. Dia rasa menyesal sangat sebab dia tahu yang Mahsuri ni berada di pihak benar dan dia dah pun seksa Mahsuri tu berminggu-minggu dengan tak bagi makan, tak bagi minum, ikat dekat batang pokok mati pula. Masa Mahsuri kena bunuh tu, dia sebenarnya ada seorang anak lelaki yang bernama Wan Hakim. Wan Hakim pula pada masa tu masih lagi baby. So family Mahsuri ni telah bawa lari Wan Hakim tu ke Phuket. Diorang tak nak Tok Penghulu tahu yang Mahsuri ni ada anak lelaki. Diorang takut kalau Tok Penghulu tahu, Tok Penghulu ni akan buru Wan Hakim tu dan kemungkinan
Wan Hakim tu akan dibunuh. Sebab itulah diorang nekat untuk membawa lari anak Mahsuri ke Phuket, Thailand. Sebelum Mahsuri menghembuskan nafas dia yang terakhir, dia sempat bersumpah yang Langkawi akan jadi padang jarak, padang terkukur. Tak lama lepas Mahsuri mati, suami dia pun baliklah ke Langkawi untuk berjumpa dengan dia dan anak dia. Masa suami dia tinggalkan Mahsuri masa tu tengah pregnant. So dia memang tak pernah tengok lagi anak dia tu, laki ke perempuan dia tak tahu. Cuma masa dia perang dekat Kuala Kedah tu, dia tahu mesti masa tu isteri dia dah lahirkan anak. Bila dia sampai dekat Langkawi, dia tanya dekat orang, mana isteri dia? So diorang cakap, abang hang lah yang bunuh Mahsuri. Anak dia pula diorang tak tahu, sebab diorang kata family Mahsuri dah bawa lari anak dia. Suami Mahsuri masa tu memang sangat-sangatlah kecewa. Dia rasa macam dia nak bunuh abang dia, tapi dia tak nak. Kemudian Wan Darusni telah membawa diri disebabkan kecewa dan merajuk, dan sejak dia menghilangkan diri itu, orang kampung tak pernah jumpa dia lagi. Selepas kematian Mahsuri, sumpahan Mahsuri dikatakan mula terjadi di Langkawi. Bumi Langkawi langsung tak pernah hujan. Padahal sebelum ni Langkawi tak pernah tak hujan, jadi sentiasa ada hujan. Dikatakan Langkawi tak pernah hujan bertahun-tahun lamanya selepas Mahsuri menyumpah Langkawi. Sampailah tanah dekat sana menjadi kering kontang dan tak ada pokok yang tumbuh. Kemudian orang Siam telah menyerang Langkawi. Diorang telah bakar rumah, merompak dan juga membunuh orang kampung. Pada masa inilah Langkawi mengalami kejatuhan. Tok Penghulu telah dibunuh oleh tentera Siam dan mayat dia telah dibuang di Sungai Langkanah. Manakala isteri dia pula telah dijadikan sebagai hamba kepada orang Siam sebelum tentera Siam bunuh isteri dia. Okay guys, cerita yang aku kongsikan dekat korang ni aku ambil daripada orang lama dekat sana yang tahu tentang kisah Mahsuri. Jadi apa yang dia kongsikan tu aku kongsikan balik dengan korang. Sebenarnya kisah tentang Mahsuri ni macam banyak version lah daripada apa yang aku kaji. Cuma aku lagi percaya pakcik ni cerita sebab dia orang sana, orang Langkawi yang tahu tentang kisah Mahsuri. Jadi aku lagi percaya versi dia. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan kisah legenda yang aku kongsikan pada hari ni. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe di bawah, turn on notification. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.